Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung pengajian kitab kita. Kita membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita terus masuk kepada bab yang ke-33. Bab yang ke-33, bab ma jaa fi asyratis sa'ah. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan alamat kiamat ataupun tanda-tanda kiamat. Alamat tu bahasa Arab, Melayu tanda, alamat. Orang Melayu ni guna bahasa Arab lama dah, cuma tak perasan. Okey. Baik, kita baca dulu hadis yang pertama, hadis yang sahih. An Anas bin Malik annahu qala uhaddithukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum ahadun hadisan ba'di annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis sa'ah an yurfa'al 'ilm wa yadhhara al-jahlu wa yafshu az-zina wa tushraba al-khamru wa yakthura an-nisa wa yaqila ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Hadis hasan lagi sahih. Daripada Anas bin Malik katanya, aku ceritakan kepada kamu akan cerita yang aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada diceritakan kamu akan cerita selepas daripada aku. Kata Anas, aku cerita benda ni orang lain tak cerita dah. Bahawasanya Nabi Muhammad bersabda, bahawasanya daripada alamat kiamat bahawa diangkat akan ilmu, terangkatnya ilmu, dan akan jadi zahir kejahilan, nyata kejahilan, terang-terang jahil, tersiarnya zina, minum arak, dan banyaknya perempuan, sedikitnya lelaki, sehinggalah 50 perempuan, pengurusnya seorang lelaki. Itu tanda kiamat pertama pagi ini insyaAllah. An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik qala fashakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj faqala ma min amin illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tu hadha min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih daripada Zubair bin Adi katanya, masuklah kami berjumpa dengan Anas bin Malik. Katanya, maka mengadulah kami kepadanya akan barang yang kami jumpa daripada Hajjaj. Mereka datang jumpa mengadu tentang perangai Hajjaj. Hajjaj ni dia benar di Mekah. Mereka mengadu perangai Hajjaj ni tak elok. Maka katanya, tiada daripada setahun melainkan yang kemudiannya lebih jahat daripadanya hingga kamu jumpa Tuhan kamu. Kata Anas, dia kata yang akan kamu jumpa ni lebih jahat daripada Hajjaj, lagi teruk daripada Hajjaj yang akan berlaku terhadap orang Islam. Apa yang Hajjaj buat ni biasa ya. Lepas ni ada yang lagi dahsyat kezaliman yang akan berlaku. Aku dengar daripada Nabi sekalian apa yang kamu cakap ni. Hadis yang hasan lagi sahih. An Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah,
Hadis yang hasan. Daripada Anas katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah berdiri kiamat sehinggalah tidak lagi ada orang yang berkata Allah Allah di atas muka bumi. Tak ada siapa ada sebut Allah Allah, maka pada masa itu kiamat berlaku. Hadis yang hasan. An Anas an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqi'ul ardu afala zakabidha amsalal ustuwani min al-dhahab wal fiddah. Qala fayaji'u as-sariq fayaqulu fi mithli hadha quti'at yadi wa yaji'u al-qatil fayaqulu fi hadha al-qataltu wa yaji'u al-qati' fayaqulu fi hadha qata'tu rahimi thumma yad'unahu fala ya'khuzuna minhu syai'a. Hadis yang sahih. Daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi akan memuntahkan bongkah-bongkah isinya semacam-macam tiang daripada emas dan perak. Sabda Nabi, maka datang pencuri, maka berkatalah pada umpama ini, dikerat tanganku, dan datang yang membunuh orang. Maka berkata pada ini aku bunuh, dan datang yang memutuskan rahim. Maka berkata ia, pada inilah sebab diputuskan rahimku. Kemudian ditinggalkan mereka, tiada diambilnya emas dan perak yang bertimbun pada masa itu. Dah tak laku dah emas, dah tak laku dah perak. Itu tanda kiamat. Hadis yang hasan lagi sahih. Hadis yang seterusnya, an Huzaifah bil Yaman qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luqa bin Luqa. Daripada Huzaifah al-Yaman katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah berdiri kiamat sehinggalah setuah-tuah orang di dunia adalah orang yang hina, anak orang hina. Tidaklah akan berlaku kiamat sehinggalah orang yang paling bertuah. Orang yang paling bertuah ni apa makna? Yang paling kaya, yang paling banyak kuasa, yang boleh buat macam-macam benda yang dia nak buat kok suka dia lah. Luqa bin Luqa. Nama dia apa? Luqa bin Luqa. Pak pun hina, anak pun hina. Nama dia tu Luqa bin Luqa. Pak dia pun teruk, anak dia pun teruk. Itulah yang akan berlaku di akhir zaman, yang akan menjadi orang besar kepada orang-orang lain. Luqa bin Luqa, tak boleh pakai punya anak beranak. Baik, hadis yang hasan lagi gharib. Baik, kita dah baca 5 hadis tentang tanda-tanda kiamat. Sekarang kita lihat kepada huraiannya. Ketahuilah wahai saudaraku, alamat kiamat ini amat banyak. Ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Maka di dalam hadis ini dinyatakan setengah daripada tanda-tanda tersebut sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi. Kitab hadis, nama dia apa? Sunan At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, pelayan Nabi, yang tinggal dengan Nabi daripada kecil sampailah Nabi wafat, yang tahu perangai Nabi. Anas nama dia, yang didoakan oleh Nabi ni, Anas bin Malik. Kata dia bahwasanya telah berkata ia pada murid-muridnya, aku bercerita kepada kamu sekalian akan satu cerita yang aku dengar dia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidaklah boleh bercerita sekalian kamu daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Satu hadis daripada aku di negeri Basrah ini, di Iraq, yang mana hadis ini aku dengar daripada Nabi SAW. Di Iraq ni sahabat Nabi yang tinggal aku ya. Kamu tak dengar dah pada sahabat Nabi lain, habis-habis mati semua dah. Anas bin Malik ni Nabi doakan panjang umur, Nabi doakan banyak anak, Nabi doakan dia kaya. Sebab mak dia, tok dia minta panjang umur, minta banyak anak, minta kaya. Allah bagi kat dia. Allah makbulkan doa. Anak-anak dia ramai yang mati dulu sebelum dia mati. Nak cerita tuanya dia, panjang umurnya. Maka kata dia, kerana tiada seorang sahabat Nabi yang hidup dalam negeri Basrah ni melainkan aku seorang, dan tiada siapa yang hafaz hadis ini. Sekarang aku mau ceritakan kepada kamu hadis ini aku seorang. Kata dia, Nabi bersabda, min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yazharal jahlu. Tanda-tanda kiamat yang pertama ialah terangkatnya ilmu dan akan berlaku kejahilan secara terang-terangan. Baik, ini tanda kiamat pertama, terangkatnya ilmu. Apa makna? Adakah kitab-kitab tu hilang? Adakah kitab terbakar? Yang kata ilmu tu hilang ialah ulama mati. Apa makna terangkatnya ilmu? Ulama tu mati. Hari ni tuan-tuan selalu dengar perkataan, marilah kita rujuk pada Allah dan Rasul. Betul? Kalau tuan-tuan tak rujuk melalui ulama, macam mana tuan-tuan nak faham Quran dan hadis? Mai bagi tahu kat saya. Macam mana nak bagi tahu? Macam mana kita nak percaya, nak beriman, nak memahami Al-Quran dan hadis kalau bukan ulama yang mengajar kita? Sebab zaman sekarang ni zaman orang tolak ulama. Syafi'i ke, Hambali ke, Hanafi ke, ditolak. Dia kata kami nak direct dengan Nabi. Macam mana hang nak faham? Macam mana hang nak faham hadis Nabi? Nak faham macam mana? Nak faham tu mesti daripada saluran dia, aturan dia. Orang yang mahir, nama yang mahir tu ialah ulama. Tapi saya lihat hari ni dah ada gerakan yang membenci mazhab, yang membenci kepada ulama. Maka ulama ni pun seorang-seorang pergi, dan pergi pula tak kembali. Kita duk bising P. Ramlee mati tak berganti. Tak ada siapa lah boleh ganti P. Ramlee. Ustaz Kazim boleh ganti, Pak Mzalak kan, M. Nasir boleh ganti, Sudirman boleh ganti apa? Ulama tak ada siapa yang sampai tahap dia. Sebab tu Nabi sebut, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak akan mengangkat ilmu daripada dada manusia sekaligus, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mengangkat ilmu dengan dimatikan para ulama. Menunjukkan Nabi pun mengiktiraf ulama. Ya, hari ni orang pakat duk tolak ulama kejadah apa? Nabi pun kata ilmu tu diangkat dengan dimatikan para ulama. Jadi apa rasional hari ni dia tolak ulama? Misalnya ulama hadis, namanya Imam Bukhari, dia menghafaz 600,000 hadis, dia tapis 600,000 hadis. Kemudian dalam tempoh beberapa belas tahun
Dia ambil yang berapa ribu saja dimasukkan dalam kitab Bukhari. Daripada 600,000 lebih kurang 14,000 yang ditulis dalam kitab sahih. Yang lain dia tolak. Dia kaji, dia selidik, dia terkaji, dia selidik apa semua selama 16 tahun. Maka hari ni orang cerdik pandai, dia pun ambil kalkulator. 600,000 bahagi 16 tahun. Berapa? Cuba kira 600,000 bahagi 16. Berapa cikgu? 37,500 setahun. Dia tapis 37,500 bahagi dengan 12. 37,500 bahagi 12, 3,125. Maknanya sebulan 3,000 dia tapis. Bahagi dengan 30 hari. Sehari dia tapis berapa? Sehari dia tapis 104. Bahagi dengan 24 jam. Dia kaji satu hari dia kaji sejam 4 hadis. Maka mereka pun kata, Imam Bukhari ni tak makan ke? Tak tidur ke? Tak minum, tak mandi, tak berak ke? Adakah kita nak ikut Imam Bukhari? Tak logik kata dia. Tinggalkan Imam Bukhari. Ini gerakan-gerakan yang hari ni dia kaji sampai tahap macam tu. Imam Bukhari hafal 600,000, dia buang berapa ribu dalam tempoh berapa belas tahun. Kemudian dia tulis kitab sahih. Kenapa nak percaya pada kitab hadis katanya? Kenapa tak percaya pada Quran? Hadis ditulis oleh orang-orang yang selepas Rasulullah wafat 200 tahun baru ditulis hadis. Maka sekarang dah ada gerakan tidak mempercayai hadis yang dipanggil sebagai golongan anti hadis. Dia guna kepala otak dia. Dia ingat kepala otak Imam Bukhari macam dia. Dia nak hafal CP 20 pun tak erti. Nak hafal CP 12 pun sangkut berdiri atas meja. Cikgu dulu kalau tak boleh hafal CP duduk atas kursi. Daripada kursi berdiri atas meja. Lambat balik pula. Yang mana boleh jawab boleh balik dulu. Yang mana tak boleh jawab berdiri. Zaman dulu. Cuba buat zaman sekarang. Dengan cikgu berdiri atas meja pula. Tu yang budak-budak jadi mengada-ngada. Mak pak pun mengada-ngada. Dulu cikgu jangan tak ingat sipir. Oi. Denda. Jalan tengah padang tengah panas. Lah cuba buat. Kena tukar cikgu tu. Sebab tu anak-anak sekarang dia menjadi anak yang baik, bersopan santun, ya. Dengar cakap mak bapak. Inilah kesan daripada pendidikan sekarang ni bagus. Anak-anak zaman sekarang, ya, yang mendengar cakap, hormat orang tua. Kita nak hafal sipir tu pun jenuh. Macam mana Imam Bukhari boleh hafal 600,000 hadis? Kepala otak dia macam mana? Sama macam kita kan? Kita nak hafal kuliah pun lupa. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Tiba-tiba kita meletakkan diri kita macam Imam Bukhari. Ni silap. Silapnya kita ialah meletakkan diri kita macam orang lain. Kita rasa ilmu kita ni dah lebih tinggi daripada dia. Bila sebut dia orang alim, dia ulama, dia mempunyai banyak masa. Kita ni tak ada masa. Pasal apa? Tengok TV berapa jam? Tengok handphone berapa jam? Nyimbang berapa jam? Tidur berapa jam?
Memang tak ada masa. Main handphone saja berjam-jam. Belum lagi pergi shopping raya kat Maidin, nak bayar tu pun 1 jam. Beratur nasi Arab 5 jam. Adakah mereka zaman mereka ada TV? Adakah mata mereka dihabiskan tengok TikTok? Apa mereka buat? Ni kita duduk baca. Hang pelik tak mana? Kamu pelik tak mana? Mereka bukan macam kita menyembang di masjid, di surau, naik motor, berhenti tengah jalan menyembang. Orang kita ni punya menyembang, turun bah pun menyembang. Dia picit loceng, dia turun bah. Dia duduk di jalan, kawan dia duduk belakang daripada bah. Tu lah kata, ingat lupa main rumah aku. Tak apalah, daripada bah dia tengok. Dia kata, makcik, tak apa lah, lain kali kita menyembang. Sampai tahap macam tu, hak di bawah ni duduk menyembang dia tak puas menyembang. Sampai dalam kelas pun menyembang. Kan? Dah dalam saf semayang pun masih menyembang. Imam dah baca Fatihah, kita hak di belakang ni duduk menyembang. Malam ni orang lembut tak ada kan? Tak tahu, tak ada pun. Nak faham, tak faham sudah. Orang lembut kan, main semayang tarawih. Macam mana ni Haji Wan mendengung ni speaker ni. Baik, maka gerakan untuk memburuk-burukkan ulama makin lama makin dahsyat. Tujuannya ialah untuk tidak mempercayai hadis. Okey, kalaulah engkau tak nak percaya pada hadis, sebab hadis ditulis oleh manusia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Macam mana kau nak tengok contoh teladan yang baik kalau tak ada hadis? Macam mana kita nak tahu Nabi itu berjalan, Nabi itu duduk, Nabi itu cakap, kalau bukan melalui hadis? Quran cakap Nabi Muhammad tu ada contoh terbaik, tapi Quran tak cakap macam mana Nabi berjalan. Nabi makan, Nabi dengan keluarga, Nabi dengan rakyat, umat, Nabi semayang macam mana? Tak cerita pula macam mana Nabi buat sambut raya, macam mana Nabi puasa. Tak ada dalam Quran, dia ada dalam hadis. Jadi kalau kau menolak hadis, maknanya kau tak percaya pada Quran. Sebab Al-Quran cerita ikut Nabi. Nak ikut apa hadis tak ada. Sebab itu hadis mesti ada. Dan yang mengumpulkan hadis, yang menerangkan tentang hadis, yang menjelaskan tentang hadis ialah ulama. Maka apabila ulama cerita yang ni, kena ikut ulama. Sebab dia memahami hadis itu, dia alim dalam hadis itu. Maka nak tak nak kita kena ikut ulama. Hari ini apa dia buat? Dia burukkan dulu kredibiliti ulama. Lepas kredibiliti ulama diburukkan, orang dah tak percaya pada ulama, maka dia naik setingkat lagi, tidak percaya kepada hadis. Dan sampai satu peringkat nanti Al-Quran pun orang tak percaya. Maka bila dah jadi 3 benda ni, jadi tak tanda kiamat nombor 2? Ada jadi. Apa dia tanda kiamat nombor 2? Berlakunya kejahilan. Zahir jahil akan berlaku, kebodohan, kejahilan akan berlaku. Macam sekarang ni jahil terang-terang. Bila ustaz-ustaz kata bodoh punya cerita, dia marah ustaz pula. Apalah pendakwah guna kataan bodoh. Saya aku suka saya. Kalau saya kata bodoh, bodoh. Orang nak petikai letak api. Dah bodoh betul. Orang yang betul, orang ikut Quran.
orang ikut hadis, orang yang ikut ulama, insya-Allah betul dia. Bila tiga-tiga dia tak nak ikut, nama dia apa? Bodoh. Walaupun dia ada master, PhD ke apa, kebala latak pergi, kita akan tengok PhD dia, kita tengok hang betul tak pada ulama, betul tak pada hadis, betul tak dengan ngikut Quran. Betul, aku kata betul. Tapi kalau hang keluarkan kenyataan, pendapat, hujah berbeza dengan benda-benda yang kita sebut tadi, jawabannya ialah bodoh. Baik, kemudian maka rupa kelakuan hilang ilmu itu bukannya dihilangkan dan dilenyapkan akan dia daripada orang alim, bahkan dan dilenyapkan akan dia daripada dada orang alim, bahkan hilang ia dengan sebab matinya orang alim. Orang alim tak ada, dan sebelum mati orang alim, orang kurang mengambil ilmu daripada dia. Sebagaimana zaman kita ini, banyak kurang orang alim kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak dari setahun ke setahun makin berkurang, dan cara menuntutnya tidak sampai seperti ulama yang terdahulu. Maka tok-tok guru ni mati seorang-seorang, dan waktu dia hidup orang tak pergi ambil kat dia, orang tak pergi mengaji di rumah dia, orang tak pergi tanya dia. Zaman sekarang mana ada orang pergi rumah tok guru pergi tanya, dia tak peduli. Kalau ustaz dia keluarkan kenyataan, ramai-ramai bakal hentam dia pula dalam Twitter, dalam Instagram, dalam Facebook. Bukannya dia nak hormat. Zaman sekarang ni, zaman sekarang ni yang nak dihormat orang berduit, orang berkuasa, orang politik. Tapi kalau ustaz tu tak ada apa, pergi buat pula kenyataan sesuatu yang tak mereka suka, maka akan dikutuk secara berjemaah. Ada satu ustazah kata, ibu bapa janganlah benarkan anak-anak pergi tengok konsert Justin Bieber. Janganlah pergi tengok konsert Justin Bieber, kata dia. Tak elok. Mak bapak berjemaah tibai ustazah tu. Duit kami, ustazah peduli apa? Anak kami nak berhibur, tak salah Bukannya berhibur apa, pergi tengok konsert je. Takkan nak biarkan mereka dalam bilik je. Terbuka lah sikit, open ustazah. Ni zaman mak bapak zaman sekarang. Bila anak dia mengandung, dia cari siapa? Anak dia isap dadah, dia cari siapa? Anak dia hilang tak balik, dia cari siapa? Minta buat sembahyang hajat siapa? Minta baca yasin siapa? Minta tolong siapa? Sepanjang Al-Barakah ni buka, apa ramai mak bapak yang anak dia mengandung main hantar sini. Sekali tu budak universiti, mak dia kata anak saya ni mengandung, boleh tak duduk di sini sampai beranak? Saya kata suami dia di mana? Masalah tak ada suami tu yang makcik nak hantar. Oh, siapa yang ngandungkan? Tak tahulah, katanya ramai. Oh, sudah. Habis tu kalau dah beranak nanti macam mana? Beranaknya ustaz ambil lah budak tu, anak makcik ni nak sambung belajar. Jadi baby tu ustaz ambil lah, ustaz bela. Saya kata kami bukannya pusat jagaan, jadi akak kena pergi hantar dekat pusat kebajikan lah. Saya tak mau. Itu satu kes tu. Dia kata anak dia mengandung, laki-laki hak seorang tak bertanggungjawab. Ni zaman sekarang. Orang nasihat degil, cikgu rotan marah cikgu, ulama tegur dia hentamnya balik. Bila jadi masalah, ni ulama-ulama tak dipedulikan. Kalau ada tok guru dalam kampung tu, orang tak kisah. Bila mati baru cakap, Allah mati dah dia, kurang 1 permata.
Kepala otak hang pun mata. Waktu dia hidup ada hang pergi rumah dia, pergi tuntut dengan dia, habis-habis punya belajar. Saya nak pergi haji dengan isteri saya, boleh tak tuan ajar saya? Kami betul-betul daripada A sampai Z tentang haji. Saya ni tak erti, nak pergi buat umrah, boleh tak ajar A sampai Z? Pergi menghadap dia. Zaman dulu-dulu menghadap tok guru, nak kahwin anak tanya bila tarikh, nak apa nama, nak bubuh nama anak tanya lah apa nama sesuai. Kita hari ni boh dulu baru tanya, boh jela pula. Lepas tu tanya elok tak makna dia ustaz? Dah hang bubuh dah, aku suka hang. Nama anak hang tu Tai Kerin. Dalam bahasa Melayu Tai Kerin, dalam bahasa Arab saya malas cerita. Kok anak tuan-tuan ada nama tu. Tak ke immigration Arab nak cok tu dia gelak dulu, baru dia cok. Ya Allah, kata dia, roh Tai Kerin, bunyi sedap. Inilah dia orang tak jumpa tok guru. Zaman dulu-dulu kalau nak pergi mana pun baramah simpan rumah tok guru. Tok guru kata apa hak tu, kenuri tak makan selagi tok guru tak datang. Zaman dulu. Tapi lama tok guru tak ada. Yang disanjung adalah artis. Artis ambil tempat, bukan lagi ulama. Maka bila dah tak diperlukan ulama-ulama tadi pun, Allah ambil balik. Seorang-seorang dijemput. Akhirnya tidak ada lagi orang alim dalam satu-satu tempat. Ada juga orang yang belajar tapi tak belajar macam orang dulu. Idris Al-Marbawi ni, dia orang Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Dia belajar di mana? Di Tok Kenali di Kelantan. Daripada Lubuk Merbau nak pergi ke Kelantan, dia berjalan kaki. Jalan kaki. Nak makan apa? Singgah di kampung orang, buat kerja, dapat upah makan, jalan lagi. Singgah apa-apa ambil upah, jalan lagi. Tuan-tuan tengok cerita Nunjung Pak Belalang. Kan anak Pi Ramli hak malas lah. Kan anak dia nama Belalang, Bak Latif tu. Sapu sampah, ambil air telaga. Kan orang-orang tu bagi dia pisang lah, beras lah, bawa balik makan. Pak tidur. Anak lah pergi ambil upah. Tu yang tengah-tengah balik tu jumpa penyamun tu. Kita lah ini penyamun dalam negeri. Kan dia lompat macam tu lah Yusni, apa nama ni, Al-Marbawi ni buat. Singgah satu kampung ambil upah, duduk sembahyang surau apa semua, makan minum apa semua, ambil upah. Belajar di Kelantan, bukan naik bas, naik lori, naik petobang, bas ekspres macam kita. Tak ada kitab betul. Habis mengaji sana, balik, pi pula ke Mesir pula. Berpuluh-puluh tahun duduk di sana, tulis macam-macam kitab. Salah satu kitab dia yang paling terkenal ialah Kamus Al-Marbawi. Orang yang belajar bahasa Arab mesti kenal Kamus Al-Marbawi. Dia tulis kamus tu. Bayangkan alim tak alim boleh tulis kamus. Saya waktu ngaji sekolah Arab tu, kamus dia ada bukan? Macam mana manusia boleh tulis kamus? Dia bukannya ada komputer zaman tu. Tulis kamus. Ini alim. Tafsir dia tulis. Bahrul Mazini pun dia tulis. Alim tuan-tuan tu. Duduk di Mesir tu, mengajar budak-budak di Mesir pula. Tua lah, baru kerajaan Malaysia nampak.
panggil dia balik nak bagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Baliklah untuk tu. Bila balik dijemput Tuan Syekh untuk menyampaikan ucapan sebagai penerima pertama tokoh Ma'al Hijrah buat di pusat Islam, siaran langsung. Orang pakat tengok dia, cakap. Orang mai jumpa dia, Tuan Syekh tolong cakap. Dia kata aku tak tahu nak cakap, aku tak erti. Punya alim ni boleh dia kata saya tak erti, ma'araf tu, aku tak erti, dia nak cakap apa, aku tak pandai. Kita ni apa pun tak tulis buku, cakap je lah. Dia yang tulis beratus kitab yang besar-besar ni, bila duduk depan mikrofon, orang pujuk dia, cakaplah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tu yang dia cakap. Nak ilmu aku, pergi tadah kitab aku. Sampai hari ni kita tadah kitab dia. Macam mana dia dalam kubur sekarang, beribu-ribu orang baca kitab ni. Cerah dia dalam kubur, banyak pahala dia, ilmu yang dimanfaatkan. Kalaulah kita kena pergi Kelantan mengaji, jalan kaki, tobat lahum tak pergi dah. Hak sediakan aircon tak datang, bagi kursi merah, lapik meja merah tak datang. Jamban sepah, hang pilihlah nak jamban mana. Setengah tempat jamban tu yang tu lah. Selesa ke tak selesa, yang tu lah. Kita ni, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh, lalai masuk dalam kelas, tak jadi buang, terlajak bagi sini lah. Nak apa lagi? Makan disediakan, minum disediakan, mai je mengaji. Rasa-rasa tak ada duit, tak apa, tak payah belayar apa pun, mai mengaji. Tak mau. Aku nak tidur, aku nak sapu sampah, aku nak lepak. Maka banyaklah mata yang melihat kereta, mata yang melihat kereta. Mata yang tak mengaji melihat kereta orang yang mengaji. Pergi dan balik dia tengok aja. Ini zaman sekarang. Malah kadang-kadang timbul dalam hati dia kata, dia orang ni tak habis-habis mengaji. Apa benda yang dia orang belajar lah. Dia tak tahu makin lama kita belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu. Ya Allah, aku ni tak tahu. Ya Allah, ya Allah. Orang yang tak belajar ni tahu semua dah. Tahu semua dah. Jadi tuan-tuan, walaupun kita ni tak belajar macam orang dulu-dulu belajar, okey, macam orang dulu-dulu belajar, sekurang-kurangnya kita masih lagi ada niat untuk belajar. Masih lagi kita ni belajar, alhamdulillah. Tetapi bilangan yang mengaji dan belajar ini sangat-sangatlah kurang nak dibandingkan dengan benda-benda lain. Heran tak kita berkurang dan sedikitnya orang macam kita? Tak payah heran, sebab Allah dah kata dah, qalilah, yang bersyukur sedikit, yang beriman sedikit, yang mengingat pun sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang sedikit-sedikit. Cubalah uji setengah-setengah orang alim yang disaksikan berilmu dengan mendapat surat pengakuan. Hari ni kalau nak tanda ada ilmu, apa tanda dia? Sijil, surat pengakuan, sijil. Dia tanya, ustaz kelulusan apa? Saya kata, saya sekolah pondok, sekolah Arab. Macam mana nak kira
Saya tanya, kira apa? Nak kira rates, kata dia. Nak kira mileage, nak kira rate sejam berapa ringgit. Kalau doktor PhD banyak ni sejam, ijazah banyak ni sejam, diploma banyak ni, diploma lanjutan banyak ni. Jadi ustaz ni nak kira rate apa sekolah pondok tak ada sijil lepas. Saya kata, tak usah rate, tak usah panggil ada sijil banyak. Kami tak mau depa, kami nak ustaz seronok. Bayarlah nilai seronok. Lah saya cancel, saya tak mau. Saya kata saya ceramah tak tetap bayaran. Saya tak kira nak bagi berapa pun saya ambil. Tak bagi pun tak apa. Tapi kalau bagi tak cukup, hampa jemput lagi, aku tak datang dah. Jadi kalau saya tak berkira, hampa pun janganlah berkira. Ni nak bagi tu mengkira setiap 1 kilometer berapa. Suruh isi borang tu 1 kilometer kali berapa, saya lupa dia punya rate dah. Menung saya ni bukan staf kerajaan nak klaim-klaim macam tu. Kan kaki tangan kerajaan yang bodoh. Pasal apa nak kata Bahlul kan buruk sangat kot. Saya ni cikgu biasa, sekolah pondok biasa, nak suruh isi borang pula, rate ni berapa, rate ni berapa. Ingat aku tikui ke apa? Baik. Maka kata dia, adakah ilmu-ilmunya itu di dalam dadanya seperti ulama yang terdahulu? Tak. Kalau pak dia mati, anak dia naik tak sama dengan arwah pak dia. Kalau pak mertua dia mati, naik anak menantu pula jadi ganti pak mertua, tak sama lah. Anak dengan pak pun tak sama dah darjat ilmu. Bahkan setengah mereka yang mendapat sijil itu belum pernah mengarang kitab tafsir yang besar dan kitab hadis Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya daripada kitab yang besar. Tiba-tiba nak mengaku ulama, tiba-tiba nak mengaku waris. Jangan, tak sama. Dan dia mendapat title doktor tu pun atas kertas kerja dia, daripada tesis dia, daripada ulama-ulama yang tak ada sijil. Dia petik yang ni, dia ambil kitab ni, dia buat tajuk ni, dia pun buat tajuk tesis untuk dia dapatkan doktor. Kemudian bila dapat doktor, dia pandai. Hang dapat tesis tu pun ambil daripada ulama yang tak ada sijil ni. Kemudian hang nak kata hang lebih pandai daripada mereka. Dahsyat. Dia panggil Imam Syafi'i tu Syafi'i je. Dia ingat pak menakan dia pun dipanggil Pak Long. Panggillah Imam Syafi'i, dah panggil Syafi'i je. Pandai orang sekarang ni. Belum pernah dipelajar dan diambil fatwa isinya daripada guru. Sungguh cukup pada dirinya ilmu alat, tetapi tidak sama ia dengan orang yang mengadap gurunya, mengambil hadis-hadis pada gurunya. Sebab tu jangan duk lekeh orang mengaji pondok. Orang mengaji pondok tak ada bangunan besar macam universiti, tak ada dewan fakulti, dewan kuliah macam universiti, tak ada guru mereka prop madya, prop emeritus. Tok guru mereka pakai kain plekat, baju Melayu putih, serban. Mereka pula duduk dalam masjid mengaji, duduk atas lantai, tapi menghadap daripada guru berdepan. Ni cara mereka. Hafal matan, hafal sanad. Udah kuat sangat jiwan tu. Slow sikit jiwan. Itu kadang-kadang orang tak iktiraf guru pondok sebab tak ada sijil. Tapi mereka tak nampak kepala otak budak-budak pondok ni. Dia hafal semua benda. Dia ingat sebab dia ambil daripada mutawatir, talaqi dia, musyafahah pada guru dia berturut-turut.
Ni cara ni. Kadang bukannya setahun, bukan 5 tahun, bukan 7 tahun, 25 tahun duduk di pondok. Keluar-keluar tu tua lah. 10 tahun duduk di pondok. Segala kitab dia belajar daripada hak rendah Matul Al-Badrain sampai kita Iqna' apa semua, hafal semua. Zaman dulu punya belajar ni. Maka seperti ilmu tafsir dan hadis dan fiqh dan lainnya, tiada satu daripada lainnya. Tak sama tu. Ustaz hak mengajar tu 5-6 kitab dia mengajar. Sekali dia mengajar tak sama pun satu isi tajuk. Kita hak kata cendekiawan agamawan, bila ceramah isi sama. Sama je isi. Hak ni aku dengar dah, yang ni aku dengar dah, yang ni aku dengar dah. Pasal tak ada ilmu. Ulama dulu sekali dia cakap tajuk ni tak sama lah isi dia hak dengan hak lepas. Itu cabaran. Nak kata alim tak alim. Macam kita mengaji 3 kitab, 2 kitab sehari kita mengaji. Tak nak bagi sama dengan yang semalam, dengan yang kemarin dulu. Setengah dia tak boleh nak cakap, saya tak tahu nak kata apa. Lalah keluar. Kadang-kadang duk ulang benda yang sama aku dengar dah, dia ni cakap lu duk ulang lagi. Tak ada ilmu orang tua. Memang tak ada. Baik. Maka daripada keterangan ini menunjukkan ilmu syarak telah hilang selapis, bahkan beberapa lapis daripadanya telah pun hilang satu persatu. 2. Apa tanda-tanda hilangnya ilmu? Satu lagi jalan hilang ilmu itu ialah dengan tiada diamalkan dan tidak digunakan walaupun dipelajari. Nescaya ianya hilang daripada diri orang yang menanggung. Seperti setengah ilmu fiqh, bukanlah hilang ilmunya daripada orang dada orang alim, daripada bahagian muamalat, ahkamul jinayah, ataupun ilmu tasawuf, iaitu daripada bahagian yang muhlikat dan lain-lainnya. Bahkan semuanya tu ada. Muhlikat ni maknanya yang telah tak ada, yang telah rosak, yang telah binasa, yang telah hancur. Ilmu fiqh dah hancur, ilmu tauhid dah tak ada, ilmu tasawuf dah hilang. Bukan. Ilmu-ilmu tu ada dalam sutur, dalam lembaran-lembaran kertas kitab. Nama dia apa? As-sutur. Ada. Bahkan semuanya tu ada. Kitab tasawuf dalam kitab ni, ilmu fiqh dalam kitab ni, ada semuanya. Maka tidak diamalkan. Dia sekadar belajar sekolah Arab, ngaji sekolah agama, tiba-tiba jadi pelakon. Contohlah, ni tak ada kena-mengena dan hidup dan mati. Pelakon pula, buat album pula, alangkah gembira hati. Itu tanda-tanda kiamat tu. Yang mana faham? Tak faham sudah. Maka ia pun satu daripada jalan hilang ilmu. Bersalahan ulama dulu-dulu, sekalian perkara itu ada dalam dada mereka. Hari ni ulama-ulama dia ada khusus. Saya ambil dakwah, saya belajar dulu ambil hadis, saya dulu ambil perbandingan mazhab, saya dulu ambil perbandingan agama. Bila tanya bab tasawuf tak tahu, tanya bab fiqh saya dulu digelak je dulu. Saya dulu ambil bahasa, saya tak ambil fiqh. Oh gitu pula. Bila tanya yang ni macam mana hukum ni, saya tak ambil muamalat, bab muamalat, bab faraid ni saya tak tahu. Saya tu ambil bab falak. Oh falak pula ambil. Ni yang berlaku sekarang. Tiba-tiba kamu nak kata kamu agamawan. Bila tanya tak tahu, ni bukan bidang saya. Habis tu bidang apa? Nak jadi ulama ni semua bidang adalah dada. Semua bidang ada kat dia. Ia nak kata tarak tok guru tu. Kita baru mengajar 3 kitab panggil tok guru dah. Tok guru apa? Tok gurau boleh.
Tok Garu boleh. Mengajar balik pada Mesir baru 3 tahun tok guru. Tok guru apa? Kitab belum mengajar lagi, belum tulis kitab lagi. Jangan cakap kamu tutup guru. Sebab hari ni mudah sangat orang panggil tuan guru. Nak capai tahap tuan guru ni, subhanallah, tinggi di sisi orang Melayu. Tapi hari ni kalimah syekh, tuan guru senang dapat. Macam mana senangnya dapat doktor. Tulis tesis 2-3 dapat doktor. Kemudian kita pun kata aku pandai. Pandai tang mana hang? Tanya baik ini hang tak erti. Baik. Satu lagi jalan ilmu yang ketiga, ialah berkurangnya makbul ilmu syarak itu belajar kepada orang Islam, kerana masing-masing berebut menuntut ilmu yang bukan syarak. Yang ketiga, tanda-tanda ilmu terangkat tu apa dia? Orang malas belajar. Mereka sibuk belajar tentang ilmu yang bukan syarak. Siapa yang nak mengaji sekolah agama? Budak yang tak lepas sekolah biasa. Budak hak bodoh tu kita hantar sekolah Arab. Budak hak jahat hantar sekolah Arab. Yang nakal hantar sekolah agama. Itu trend tahun 70-an, trend tahun 80-an. Mana budak hak dapat 5A, yang sekolah asrama penuh. Mana hak dapat penilaian darjah 5 masa tu 5A, 4A, 1B pun masuk sekolah asrama penuh. Ni hak dapat 4E ni sekolah harap. Jamban pun tak ada, asrama pun tak ada, kipas angin pun tak ada. Macam mana budak tu nak belajar elok? Macam mana orang nak nampak sekolah Arab ni bagus? Air pun mandi telaga sekali cedok dengan katak naik sekali. Kita yang merendahkan martabat ulama dan ilmu-ilmunya. Orang kita baru tahun 90-an, pertengahan 80-an barulah sekolah Arab tu kemas sikit. Barulah naik sekolah agama, sekolah menengah jenis kebangsaan agama. Barulah naik maktab ni hak sekolah agama. Kalau dulu ya Allah, sekolah agama ni bagus sampah. Mana hak sampah buang situ. Maka pandangan masyarakat pun jadi rendah. Sekarang ni balik masuk tahun 2000, orang mula minat sekolah agama pula. Mai PKP ni pula sekolah agama tak boleh bertahan. Sekolah pondok tak boleh tahan. Nak bayar guru, nak biaya sekolah, nak bagi makan budak. Banyak sekolah yang dah tutup. Jahat PKP ni. Jahat virus ni. Banyak benda yang diubah. Banyak benda yang dia ubah. Alhamdulillah kita dah boleh rapat dah semayang. Tapi apa ramai dalam hati dia seronok semayang jarak lagi. Seronok semayang dulu lagi, bawa sejadah duduk sorang-sorang seronok. Ni duduk sempit-sempit ni bau ketiak. Masam. Kena pula sebelah dia tu gemuk. Buat tahiyat akhir duduk atas kaki dia pula. Seronok yang dulu lagi. Kita kata yang dulu tu bukan Nabi punya, WHO punya. Ni hak semayang rapat ni Nabi punya. Tak apa salahnya ikut WHO. Macam tu lah dia. Kalau hak WHO lebih baik pada Nabi, mana ada benda hak lebih baik pada Nabi? Itulah doktrin yang dimuat masuk dalam kepala otak, melekat dalam kepala otak kita. Bukannya lama, 2 tahun je didoktrinkan. Nanti raya nanti kita boleh balik kampung insya-Allah. Apa ramai yang takut nak bersalah. Dan nak bersalah pun tanya tu. Boleh salam ke maklum? Tak apa. Lega tak bersalah.
Boleh salam ke maklum? Apa tak boleh salam pula? Maraya maklum. Budak tu balik je cepat-cepat maklum gosok. Kobik. La ilaha illallah. Bersalam tu kan sunnah Nabi. Yalah, kok kobik? Dia bagi apa kat maklum? Dia bagi duit raya. Bagi 200. Makcik tak sabunkan duit tu. Sebelum anak saudara maklum pegang, siapa pegang duit tu? Sebelum dia siapa pegang? Sebelum dia siapa pegang? Makcik sanitize dulu duit tu. Jemur tengah halaman. Yang bersalam ni makcik sibuk nak sanitize. Duit tak nak sanitize ke? Ni doktrin. Bersalam tu sunnah Nabi. Tak elok. Duit balon elok. Bolang poket, bolang beg tangan, bolang bra. Beg tangan duduk dalam bilik. Anak mai hantar duit, menantu bagi duit, tak sempat nak simpan, embuh situ. Makcik kena sanitize tu. Tak pernah pula sanitize tang situ. Inilah dia tuan-tuan, kesan dia. Kalau kita tak sedar lagi, macam mana mereka nak ubah cara hidup kita? Kak norma nak ubah. Baik. Dia kata seperti menuntut ilmu undang-undang Napoleon. Dan suka menuntut ilmu doktor sekarang. Suka belajar ilmu engineer. Atau ilmu bersegak-segak dan bersuka-suka dan bersedap-sedap. Fannul jamilah warrafahah. Suka minat belajar menyolek, dressing, fashion, designer. Ini dia dalam kitab ni. Kitab lama ni dia cerita lah. Masa tu kita pun tak tahu fashion designer. Hari ni nampak, yang tu yang jadi kecenderungan orang. Dia tak belajar agama yang dia nak hidup dan mati dengan agama. Dia suruh anak-anak dia belajar main piano, main biola, yuran 500 sebulan. Main mengaji Quran RM5 pun minta kurang. Bahkan setengah daripada orang yang menuntut ilmu syarak telah berlaku tidak percaya lagi daripada apa-apa yang ada dalam hadis. Nampak? Tak percaya dengan ulama dan pertunjukan wali-wali. Tu yang saya kata tadi, dia petikai Imam Bukhari 600,000 hadis dia tapis 16 tahun. Dia tu ulama, ada kelebihan wali Tuhan. Mana kita tahu? Dia ingat wali ni, ulama ni tidur macam dia kot, tidur mati. Berapa jam mereka tidur ulama ni. Hak lain tu semayang, minta petunjuk, minta istikharah. Kita dalam kelas pun tidur, buat motor pun tidur, sedar-sedar lori je. Nak samakan kita dengan aulia, dengan ulama orang zaman sekarang ni. Hanya mana yang munasabah dengan akal mereka percaya, dan yang tak berbetulan dengan fikiran mereka maka itulah yang dipegang. Jikalau yang tak munasabah dengan akal dan tidak berbetulan dengan pemikiran mereka itu Al-Quran atau hadis sekalipun, maka sekalian itu tidakkah jalan ilmu hilang belaka? Kan bulan lepas kita cerita tentang matahari beredar, bulan beredar. Oh, rupanya jadi isu besar, saya tak tahu. Kita baca tafsir, kita baca ayat Quran, cerita tentang bumi, cerita tentang matahari dan bulan, siang dan malam. Quran kata yang beredar ialah matahari. Hadis Nabi kata ialah matahari. Matahari yang beredar mengelilingi bumi.
Bumi ni pegun, mahdat dalam Quran sebut. Dia pegun, dia tetap. Kalau dia bergerak, yang atas dia ni pun tak stabil. Maka untuk menstabilkan bumi ni tak bergerak, Allah gunakan gunung ganang bagi kejap. Dan dijadikan matahari dan bulan itu untuk mengira masa. Sebab dia bergerak. Allah sebutkan li'adad as-sinin, supaya kamu mengira waktu dan masa. Sekarang ni pukul 10 minit. Pergerakan matahari tu kita tengok pukul 12 lagi dia tegak. Makna dia yang berjalan. Sebab tu berlaku dalam satu kisah bagaimana seorang Nabi yang minta kepada Allah, tahan sekejap matahari, jangan jadi malam dulu, ada benda belum selesai. Kalau tak ni habis agama Allah dalam satu peperangan di zaman dulu ni. Matahari berhenti sekejap supaya dia tak jadi malam. Kemudian habis baru matahari berjalan balik. Itu hadis. Oh, bila kita cakap macam tu, Ustaz Kazim siapa? Nak lawan saintis angkasa lepas? Macamlah saintis tu pernah pergi bulan. Yang duk percaya siang malam. Yang bagi tahu pada kita ni Allah yang menciptakan bulan. Hang tak percaya, hang percaya pada manusia yang tak pernah pun duduk di angkasa tengok matahari berjalan macam mana. Yang Allah cerita dia tak percaya, sedangkan Allah lah yang cipta alam tu. Baik kita percaya pada Allah yang duk cipta alam. Saya kata dah dalam Quran, bumi ni saja yang ada kehidupan. Allah sebut. Saintis mereka duk kata dah jumpa air di planet Marikh. Ada air di sana. Maknanya kita boleh pindah pergi planet Marikh. Bodoh ke apa? Nak pindah duduk Taman Meru pun tak ada. Rumah habis. Pindah duduk ke Lebak. Kalau gitu pindah taman planet Marikh. Marah pindah mana lah? Marah planet Marikh. Oh, taman apa? Taman Marikh Perdana. Peluh otak dia. Dah Allah kata tak ada di sana kehidupan. Quran cakap, tak usah kaji lagi lah. Hang duduk di dunia ni, hang kaji dunia pun tak habis. Allah katalah di bulan tu tak ada kehidupan. Tak nak kaji juga. Kok kita boleh buat hotel di sana. Pergi mandi kat Langkawi bulan. Sampai tahu tu sekali tuan-tuan. Punya sayangnya pada saintis NASA ni, tapi tak sayang pada Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Dan kata dia lagi, maka apakala mati orang yang alim besar, dengan tiada diturunkannya kepada segala ilmunya kepada murid-muridnya, tentulah ilmu-ilmu tadi dibawa berkubur dengan dia belaka. Maka terjadilah tanda kiamat yang pertama, terangkatnya ilmu. Itulah 3 tanda bagaimana yang dikatakan ilmu yang terangkat. Baik, dah cukup sekadar itu. Besok kita jumpa lagi insya-Allah. Besok ada 2 ustaz. Saya ambil yang kedua jam 10. Kita akan bermula jam 9 pagi, berakhir jam 11 pagi insya-Allah. Saya ambil sesi yang kedua. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.